penulis buku ketika itu. Okey, tak terfikir langsung. Tetapi subhanallah, Allah makbulkan doa saya yang tulus pada ketika itu. Macam mana Allah buat? Dia beri kepada saya seorang anak yang tak boleh membaca. Sedangkan saya adalah pengusaha pusat membaca. Okey, saya pengusaha pusat membaca, saya ajar anak orang boleh, anak saya tak boleh. Saya guna kaedah ini, tak berjaya tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah, apa yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah rupa-rupanya Allah bila beri kita masalah, sebenarnya mungkin itu adalah jalan-jalan untuk Allah tunaikan impian kita. Iaitulah ini kalau tengok, okey, mungkin boleh nampak tak? Okey, angguk sikit. Okey, ada ramai yang tulis nama dia tu, mesti tak mandi lagi tu. Tak nampak muka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah buku pertama saya, iaitulah buku Belajar Membaca Express I. Dari mana dapat benda ni? Daripada masalah. Masalah apa? Masalah anak saya tadi. Tak boleh membaca. Kemudian kerana masalah itulah saya kena kreatif, fikir macam mana nak buat dia. Dan subhanallah, anak yang orang kata semua kaedah tak jalan, rupa-rupanya dengan ilham yang Allah bagi ni tadi, saya tulis, saya cuba buat untuk dia, dalam masa lebih kurang sebulan anak saya boleh membaca, subhanallah. Jadi nak cerita apa tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, ini adalah detik-detik Allah memakbulkan impian saya. Ketika inilah subhanallah, orang kata saya rasa macam senang sangat lah. Sebab saya pengusaha pusat baca, saya tahu banyak kaedah lain kan. Maka saya kata, this is the best for me. Okay, so I have to share. Saya pun mula untuk, orang kata apa, print elok-elok dekat komputer, type elok-elok, print, gunakan untuk kelas-kelas membaca saya. Memang saya rasa, oh okay, this is the best kaedah lah untuk saya share dengan orang. Kemudian saya panjatlah tangga PTS. Itulah detik-detiknya saya menjadi seorang penulis buku. Ya, itulah pengasas kepada kaedah belajar membaca Express I. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sedikit itulah, okey. Itulah sedikit perkongsian saya tentang bagaimana saya mula bergelar seorang penulis buku. Iaitulah ketika saya mula berfikir tentang kematian. Apabila kita berfikir tentang kematian tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah semangat kita untuk mengatur hidup kita akan jadi lebih baik. Betul ke tidak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, betul ke kalau kita fikir tentang mati, hidup kita akan buat dengan secara teratur. Ini yang saya rasakan, okey, ini yang saya rasakan kerana apa yang Nabi kata, sebijak-bijak manusia adalah manusia yang memikirkan tentang mati dan merancang kematiannya. Jadi ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku ni, budak mak rempit ni, saya ambil diploma tuan-tuan dan puan-puan, belajar masuk, ambil degree, tak lepas pun tahun ketiga saya berhenti. Okey, nak ceritanya banyaklah kegagalan dalam hidup saya, tapi hari ini alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan bagaimana Bonda Nur tadi menerima pelbagai anugerah demi anugerah, pelbagai orang kata orang kata amanah demi amanah daripada Allah Subhanahu. Dan ini saya tunjukkan sedikit, okey, rahsia. Okey, ini adalah pemerhatian daripada penulis bestseller iaitu Prof Muhammad Kamil Ibrahim. Okey, dia tuliskan di Facebook dia yang saya rasa macam terharulah sebab Prof Kamil bukan mudah-mudah nak puji orang kan. Dia cerita Bonda Nur adalah penulis yang kuat berusaha, bersungguh dan cepat belajar dari pemerhatian. Ini ciri-ciri orang berjaya. Jadi saya anggap betul, okey, semua ciri-ciri itu memang saya buat. Iaitulah saya memang sangat bersungguh. Kalau orang lain tidur, saya sanggup berjaga malam untuk menulis. Okey, saya sanggup buat apa saja untuk mencapai impian saya. Dan saya adalah seorang yang suka memerhatikan macam mana orang tu boleh berjaya. Kenapa dia gagal? Jadi benda-benda macam ni selalu ada dalam fikiran saya dan saya mengambil teladan daripada perkara tersebut. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, masih ada ke? Masih on ke tu? Mungkin boleh catatkan sedikit di di kotak chat kita, agak-agaknya berapa ramai yang ada rasa cita-cita nak jadi seorang penulis? Ada tak? On video, tak nampak video pun tak nampak. Oh ya ke? Okey. Oh I see, okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin boleh tuliskan di kotak chat kita, ada tak yang nak jadi penulis tu? Ada tak yang rasa cita-cita nak jadi penulis? Saya nak jadi penulis. Kalau rasa tak nak jadi penulis, tak minat kot. Sejujurnya, okey. Sebab saya tahu ni ramai yang join sesi hari ni rasa macam terpaksa kot. Tapi tak kira. Dah masuk dalam ni, kita make sure semua. Mudah-mudahan majlis ilmu hari ni dapat daripada naungan malaikat tu, doa-doa kita dimakbulkan Allah. Simpan perasaan. Kenapa saya nak jadi penulis? Simpan soalan itu sebagai satu azam dan tekad kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cerita saya lah. Okey, saya nak cerita saya lah. Mungkin Cikgu Zahir boleh tengokkan ke dalam kotak chat kita, ramai tak yang
nak jadi penulis? Ke ataupun peserta kita tak menjawab soalan ni? Kena cubit seorang-seorang. Okey, saya dah boleh buka kotak chat. Nak tapi tak pandai. Tu dia. Puan Rahimah ni cakap Terengganu ke apa ni? Kelantan ni. Okey, nak alhamdulillah Cikgu Noliza kita cakap Ustaz Ismail ke tu? Ustaz Ismail memang dah penulis dah. Cikgu Noliza minat tapi tak tahu nak mula macam mana. Idea tak ada. Okey, alhamdulillah. Cikgu Halidah nak. Alhamdulillah. So saya berada dengan khalayak, okey, sahabat-sahabat kita yang memang minat nak menulis. Cuma you don't know how to start, right? Okey, saya akan tahu tuan-tuan dan puan-puan, ia akan bermula dengan niat. Kalau refer balik cerita saya tadi, nampak tak? Saya bukan tiba-tiba jadi penulis. Saya ketika sekolah rendah, sekolah menengah semua tu memang tak pandai pun menulis. Tak ada siapa puji tulisan saya sedap. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jawab SPM pun saya terpaksa hafal contoh-contoh karangan. Mana kata tak ada bakat tuan-tuan. Tak ada bakat dan of course saya tak minat nak menulis. Kerana saya memang tak ada orang pun yang kata rasa saya boleh jadi seorang penulis. Maka tuan-tuan saya nak bagi tahu, bakat tak ada, minat tak ada, tapi ada satu benda yang menjadikan saya sebagai seorang sekarang. Okey, sebagai seorang Bondeno sekarang. Iaitulah niat saya. Niat saya dengar, sampai sekarang saya ingat doa tersebut, iaitu, Ya Allah boleh tak kau bagi aku sesuatu macam ni, aku nak dapat pahala berterusan. Maka inilah tempatnya Allah makbulkan doa saya tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu, kenapa saya nak jadi penulis tadi? Inilah dia yang kita nak cerita hari ni. Dijemput oleh SSG, okey, nak cerita tentang bekal yang tinggal. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya buat sekarang ialah satu usaha untuk mengumpul seberapa banyak bekal yang saya akan tinggalkan. Saya menulis, adakah buku-buku boleh masuk dalam kubur saya? Saya bukan nak bawa semua tu, betul tak? Saya menulis kerana benda-benda itulah yang akan terus menghidupkan saya walaupun sesudah saya meninggal dunia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kita nak cerita tentang bekal yang akan ditinggalkan hari ni. Nabi kata ada 3 benda. Kita mati je. Saya tahulah semua ustaz-ustazah yang depan saya ni expert gila kot dengan hadis ni. Iaitu yang pertama, boleh dapat tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya tak berani nak kata. Saya berharap tetapi saya tak berani nak kata. Tuan-tuan, anak kita jadi imam pun belum tentu dia sempat doakan kita, betul ke tidak? Dia sibuk penuhi jemputan sana sini. Kita tak tahu nak kata. So saya tidak, walaupun mengharap, saya tidak boleh berpegang kepada ini. Yang kedua, harta yang banyak yang kita wakafkan, yang kita berikan, jadikan amal jariah dan sebagainya. Tuan-tuan, kita ni serba terbatas kemampuan kita. Duit pun tak banyak mana, kudarat pun tak banyak mana. Maka tuan-tuan, banyak mana ya yang kita nak tinggalkan ni. 2 benda ni macam fail aja. Tapi ada satu lagi yang Nabi kata, ilmu yang sekiranya kita ajarkan kepada orang lain, sekiranya orang tu terus amalkan, maka ia akan menjadi satu jariah berterusan. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan, saya menggunakan yang ketiga, ilmu yang diajarkan. Semua orang ada ilmu, betul tak? Saya ni orang yang paling orang kata belajar pun tak habis ni, pun ada ilmu. Okey, saya pun ada ilmu saya, setakat yang saya mampulah, setakat mana yang saya sempat belajar. Dan juga pengalaman-pengalaman, itu semua adalah ilmu. Maka tuan-tuan, saya mempergunakan setiap perkara yang berlaku tersebut sebagai orang kata sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang saya sebut sebagai bekal yang kita nak tinggalkan. Baik, saya nak share sikit tuan-tuan dan puan-puan usaha saya. Okey, mana tahu kod-kod boleh jadi sedikit inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan, cambah-cambahkan idea pemikiran masing-masing. Baik, ini jalan saya yang Allah beri. Iaitu yang pertama, saya tubuhkan satu akademi, namanya Akademi Bondeno. Di mana ketika ini saya sedang melatih 50 orang penulis di seluruh negara. 50 saja, saya tak nak ramai. 50 orang. Mereka ialah doktor, lawyer, ada yang profesor juga, ada apa orang kata suri rumah pun ada, pengusaha pusat tuition ada, pengusaha tadika ada. Jadi pelbagai halayak. Mereka saya bimbing ketika ini. Okey, makna kata Bondeno ni dia dah dapat nama, dia dah ada nama dia dah ada buku bestseller. Apa yang saya buat ialah saya cuba untuk kongsikan, okey? Saya cuba untuk kongsikan peluang tersebut dengan menarik orang-orang baru untuk sama-sama belajar menulis. Itu adalah Akademi Bondeno. Makna kata, target saya apa tuan-tuan? Kita nak sebut tentang bekal yang tinggal tadi. Saya target, kalau aku mati, mereka akan terus menulis untuk aku. Boleh faham ya? Saya melatih mereka secara percuma tuan-tuan dan puan-puan. Saya semak manuskrip mereka yang nak dihantar kepada penerbit secara percuma. Saya sunting secara percuma. Subhanallah. Itu usaha saya. Jangan tanya saya ikhlas ke tak ikhlas sebab saya pun tak tahu saya ikhlas ke tak ikhlas. Apa yang saya boleh katakan ialah I want to try. Ini usaha saya sebelum saya mati, saya nak buat apa saja yang boleh
orang kata apa, menjadi umpan pahala kepada saya di akhirat nanti. Baik, yang kedua, saya ada yang ni, tuan-tuan boleh tengok ya, belajar membaca Express I. Ini yang pertama ni, yang saya kata tadi buku saya kan? Ni dia. Okay, buku Express I. Saya tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu melahirkan anak saya yang ke-6, betul lah cikgu saya kata anak 7 orang tu kan. So waktu saya lahirkan anak saya ke-6, saya dikejarkan ke ICU. Okay, bleeding yang sangat teruk, komplikasi yang sangat teruk. Memang saya dah koma lah, koma. Okay, saya waktu tu memang bergelut dengan kematian. Kemudian alhamdulillah berkat doa ibu bapa, saudara mara, suami, okay, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah Allah masih beri peluang kedua kepada saya untuk hidup sehingga ke hari ini. Waktu itu tuan-tuan, apa yang saya terfikir ialah kaedah membaca ni, selama ni saya pergi sendiri, saya yang memberi seminar, satu Malaysia saya round, okay? Tetapi saya terfikir, Masya Allah, Allah seperti memberi amaran kepada aku, kalau aku mati anytime saja kaedah ini mungkin akan tertutup, mungkin akan terhenti. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya waktu itu mula rasa bahawa saya perlu mengajar orang lain untuk menyampaikan juga, untuk menjadi penceramah kepada kaedah ini. Maka inilah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hari ini di satu Malaysia, seluruh Malaysia ada 50 orang penceramah yang siap sedia untuk berkongsi tentang buku pertama saya ni, iaitulah Belajar Membaca Express I. Tuan-tuan dan puan-puan, dah tahun ke-14. Okey, tahun ke-14, subhanallah, kaedah Belajar Membaca Express I, kami memang cetak sangat banyak. Buku saya terlaris ialah buku ini. Okey, bukan buku saya tunggu awak macam yang cikgu Zahir sebut tadi, dan juga bukan buku Bisrong yang saya kata dah 5 tahun pun royalty dia masih banyak. Tidak, tetapi ialah buku Belajar Membaca Express I. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ajar buku, okay, saya ajar anak-anak membaca dan mereka of course akan membaca seumur hidup mereka, betul tak? Okay, bila mereka membaca, subhanallah, dari situlah sebenarnya aliran-aliran pahala masuk kepada saya. Sama seperti yang saya sebut tadi untuk buku Iqra. Buku Iqra dia kaedah ajar mengaji. Okey, tapi untuk buku membaca tadi, maknanya kata kalau orang Melayu ni memang dia akan sentiasa membaca. Kat situ saya lubang-lubang saya nak dapat pahala. Cuma perjuangannya ialah bagaimana saya nak ikhlaskan hati. Kemudian yang seterusnya, okey, yang seterusnya ialah ini baru saya tubuhkan, okey, baru minggu lepas, iaitu DBN. DBN ni apa? Dropshipper Bondono. Ini tim business. Okey, sebab saya tuan-tuan dan puan-puan, saya selain penulis, saya selain daripada pengusaha pusat tadika, okey, saya juga sebenarnya adalah penerbit buku. Okey, ada buku-buku yang saya terbitkan sendiri, ada buku yang diterbitkan oleh penerbit Galeri Ilmu. Okey, ini antara buku yang saya terbitkan sendiri. Sebab buku ni memang sangat laris, rugi saya nak bagi orang lain. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya orang bisnes. Okey, berkecimpung dalam dunia bisnes lebih kurang 20 tahun. Maka apa yang saya fikir, kalau aku mati, semua ilmu aku tentang bisnes ni akan mati. Maka inilah yang saya buat, iaitulah mengumpul bekal. Okey, mengumpul bekal untuk saya tinggalkan, iaitu dengan melatih ramai lagi. Ketika ini saya ada 134 orang, okey, 134 orang dropshipper di seluruh negara yang setiap hari saya sedang train mereka untuk bisnes secara percuma. Okey, secara percuma sahaja, subhanallah. Jadi itulah perkongsian saya tentang apa yang saya buat, tentang apa yang kita nak bicarakan hari ini, iaitulah tentang bekal yang kita nak tinggalkan. Okey, ada soalan ke? Okey, baik tuan-tuan, tadi saya cakap, okey, ini tagline saya tau, tulislah, bina bekalan untuk kau tinggalkan. Ini tagline yang saya gunakan untuk Akademi Bondono, iaitu setiap orang mesti jadi penulis. Kenapa kena jadi penulis? Kerana yang tadi saya sebut. Kerana kita ada 3 peluang untuk terus hidup. Doa anak yang soleh, amal jarah kita, ilmu yang ditinggalkan. Sekarang kita pilih untuk jadi ilmu. Tuan-tuan, ustaz dan ustazah adalah orang yang berilmu, yang mengajar. Okey, banyaknya pahala. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila meninggal dunia, okey, bila meninggal dunia, benda tu jadi orang kata, anak muda kita tu dia mati pun terhentilah. Okey, tetapi sekiranya dituliskan, ini kata Saidina Ali, iaitulah semua penulis akan mati, tetapi tulisannya akan terus hidup. Makna kata, instead of kita jadi seorang penceramah dan jadi penulis, yang mana satu lebih baik? Sebenarnya penulis, dia ada potensi untuk hidup jauh lebih lama. Okey, kerana tulisan akan kekal untuk dibaca. Baik, itulah sebabnya mengapa saya memilih bidang penulisan sebagai kerjaya saya yang memberikan keuntungan di dunia dan mudah-mudahan memberikan keuntungan juga untuk saya di akhirat nanti, insya-Allah. Okey. Baik.
Saya nak ajar sikit lah. Okay. 3 benda. Dalam masa yang singkat ni saya nak cuba laju-laju berikan, tunjukkan kepada cikgu-cikgu, ustazah-ustazah kenapa senang je sebenarnya nak jadi penulis. Okay. Senang sangat. Okay. Yang pertama tadi saya dah terang tentang niat. Betul tak? Niat yang mesti jelas. Kita nak start jadi penulis, tolak tepi soal royalty, tolak tepi tentang duit. Kita start with aku nak jadi penulis sebab benda ni, kenapa dia punya bising ya? Bising apa? Ya. Ada bunyi bising ke? Tak ada. Kadang-kadang dia ada, tak ada Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama kita dah settle. Yang kedua saya nak ajar pasal strategi ni. Niat yang jelas, strategi yang kemas, yang ketiga ialah tegas. Okey, sekarang saya nak sebut tentang strategi yang kemas. Okey, so are you ready? Tolong tak tulis kat situ, ready. Okey, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Mari kita type sikit, buat senaman jari. Saya takut tertidur, saya cakap syok sendiri seorang-seorang. Baik, boleh nak? Baik. Yang pertama ni mari kita buat sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tangan kita macam ni. Okey, tangan kita macam ni. Boleh tak ketuk-ketuk sikit? Takut dia tertidur ni. Okey, bagus. Ramai ready ni. Ain, Rahmah, Nawiyatul Munira, bagusnya nama, panjang Najiatul. Subhanallah. Baik tuan-tuan, boleh tak buat macam ni sama-sama dengan saya ni? Semangat ni. Okey. So, 1 2 3. Okey, sebut sama-sama dengan saya boleh. Double. Okey, sekarang saya nak ajar tentang read. Read. Boleh tak? Buat sama-sama dengan saya. Read. Okey, kemudian double. Right. Saya ulang sekali lagi nak. 1 2 3. Double. Read. Double. Right. Yang tak tunjuk gambar tu jangan ngelat Kena dengar cakap cikgu ni. Hari ni acak-acak jadi cikgu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu apa dekat sini. Double ya, kita usaha, kita perlu berganda-ganda tuan-tuan. Double, read, double, right, double, read, double, right. Kalau dalam seminar memang saya suruh dia orang buat untuk berpartner, tapi disebabkan kita secara online saja, maka insya-Allah saya kira benda tu sepatutnya beri bantuan kepada tuan-tuan dan puan untuk nampak apa yang patut you buat kalau nak jadi penulis. Ini yang pertama, iaitu perlu read. Sebelum menulis, okey, sebelum ni kita berikan, kita kena ambil dulu ilmunya. Kita kena ambil dulu strateginya. Maka inilah read. Tuan-tuan wajib, semua penulis wajib membaca. Membaca is not only buku. Bahkan membaca situasi. Tengok orang tu macam tu, dia kena berfikir. Aku membaca situasi. Kenapa suami dia macam tu? Kenapa isteri dia masam muka? You kena ada kemahiran membaca situasi. Bukan setakat tengok kosong. Bukan. Okay? Tuan-tuan, lepas itulah kerana membaca tadi, sama ada kita baca buku atau baca situasi, maka kita akan dapat satu lagi kemahiran, iaitu kita akan ada perasaan, ada pemikiran yang kita rasa nak sampaikan kepada orang. Jadi itulah tugas utama penulis, iaitu tuan-tuan mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain agar setuju dengan dia. Ini penulis ni, okey, pengaruh orang lain supaya setuju. Jadi nak ceritanya bila kita kata tentang pengaruh orang lain ni, berat juga tanggungjawab, betul tak? Kalaulah kita terajar orang ilmu yang salah, maka dosalah untuk kita. Kalaulah kita terajar ilmu yang betul, pahala berterusanlah untuk kita. Boleh nak? Baik, kita nak cerita tentang strategi yang seterusnya. Alright. Strategi nak jadi penulis. Yang pertama kena buat apa? Kena mula. You have to start. Tak ada cerita lain, tak ada cara lain. Nak jadi penulis, kena mula tulis. Mulakan tulis di Facebook contoh. Kalau selama ni kita ni silent reader. Dekat Facebook ada tapi duk scroll aja baca status orang. Ada tak yang macam tu? Mengaku sikit, tolong jawab sikit dekat ruangan chat. Ada tak jenis macam tu? Kerja dia silent reader, baca saja, dia penerima. Dia tak ambil yang Nabi kata tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Dia ambil yang tangan di bawah je. Ada yang terasa, ada yang sentap? Jumpa tuliskan di ruangan komen, okey? Tuan-tuan, kita ada tu, siapa tu? Ismail, sayalah tu Zaz kata. Baik tuan-tuan. Kita adalah golongan pemberi. Mulai hari ni setting dalam otak, aku adalah seorang giver, bukan taker. Makna kata kita baca, kemudian kita proses untuk kita beri kepada orang balik. Kita tak nak jadi silent reader lagi. Simpan dalam hati begitu. Mulakan dengan senang-senang benda. Okey, contoh, bagi salam. Assalamualaikum, semua dah sahur ke belum? Contoh, okey. Apa yang kita sedang buat di situ ialah membina bonding. Saya akan tunjukkan sekejap lagi bagaimana pentingnya membina bonding dengan sahabat-sahabat kita dalam usaha dakwah. Baik. Tips yang pertama, mula. Okey, kita, kata guru saya,
kita nak belajar berenang, kita kena masuk dalam air. Kita tak boleh tengok lepas tu berangan, okey, aku dah pandai berenang. Memang tak boleh. Kena masuk dalam air, kena basah dulu, kena tenggelam timbul dulu, lemas dulu sekali-sekala, okey? Barulah kita boleh jadi seorang perenang. Baik, yang kedua, terus menulis. Kita dah start dah tulis ni, Assalamualaikum, sahur ke tak gini. Lepas tu kejap lagi tu tulis lagi. Hari ni kan aku baca hadis Nabi kan, tulis gini. Itu kita dah mula terus menulis. Petang-petang nanti tak tahu lagi, kita agaknya dengar ceramah Ustazah Asma Harun tadi. Ya Allah, Ustazah Asma tu tulis cakap macam ni. Kita share apa yang menyentuh hati kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya menulis adalah satu kerja yang sangat senang. Iaitu kita sebenarnya menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Kita just luahkan. Simple. Yang jadi susah sebab apa? Sebab nombor satu itu tuan-tuan gagal. Iaitu tak bermula. Asyik benda, banyak sangat benda dalam otak ni. Banyak sangat halangan. Betul tak? Ramai gila ku ustaz-ustazah ni. Tak menulis katanya ya. Puan Rahimah, Wan Nur Afidah, Puan Norma, subhanallah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ya. Tuan-tuan dan puan-puan ada ilmu, ustaz dan ustazah. Kalau sekiranya tidak menulis, maka dunia ini akan dipenuhi dengan tulisan-tulisan orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahat. Sangat membahayakan. Sebenarnya itulah antara sebabnya saya terlibat secara agresif dalam bidang penulisan. Yang saya latih ramai-ramai penulis ni sebab apa? Sebab saya rasa tanggungjawab kot, fardu kifayah. Kalau kita tidak menulis, kita yang ada ilmu, ada kesedaran, Allah campak dalam hati kita ni, kita tak menulis, apa jadi tuan-tuan dan perempuan? Subhanallah. Ini yang kita nak kena jawab dengan Allah. Apa kita buat dengan ilmu kita? Baik, yang ketiga, ada strategi lagi ni. Bina cinta. Bina cinta ni maknanya kasih sayang. Orang kena sayang kita. Okey, orang kena sayang kita. Kalau pergi tengok dekat profil Bonda Noor tu, kalau saya upload status tu, nampak tak kasih sayang tu dengan orang-orang sahabat-sahabat saya. Saya tak kenal tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang saya tak kenal pun. Tapi mereka menyampuk kerana kita telah membina kasih sayang. Kalau sekiranya dia tu rajin menyampuk, tiba-tiba seminggu dia senyap. Saya pergi cari dia, mana pergi, sihat ke tak sihat. Makna kata, kita memang betul-betul ambil berat tentang dia. Bina cinta, bina pengaruh dan kepercayaan. Tuan-tuan, orang tak beli buku saya. Okey, kalau orang tak percaya kepada tulisan saya. Maka di situlah pentingnya kita membina kredibiliti kita, kepercayaan kita. Dan saya fikir benda tu kalau ustaz-ustazah memang dah ada dah tu. Dia dah ada pengaruh dia, dia dah ada kepercayaan dia. Dan nak tambah sikit lagi bina cinta. Sebab mungkinlah ada, saya biasa jumpa ni ustaz-ustazah yang ni garang-garang ni. Okey, jenis sombong-sombong ni biasa saya jumpa. Jadi dekat sini nak betulkan sikit. Kita bina kasih sayang. Biar orang nampak muka kita sayang je. Okey, baik, last sekali. Gunakan media sosial sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan, media sosial ni free. Free. Saya orang bisnes tau. Saya dulu 20 tahun dulu, kalau nak iklankan apa-apa, saya iklankan dalam surat khabar, sekali keluar iklan kecil je, RM500 tuan-tuan. Saya ambil slot dengan IKIM. 3,000, 5,000 biasa. Untuk keluar selama setengah jam saja. Subhanallah. Jadi, media sosial yang dibaca oleh ramai orang, free. Kenapa tak gunakan? Kenapa tak menulis ni? Cikgu Wan Zayu Hisham, mana buku baru? Mana Cikgu Ismail kita? Dah jadi penulis, dah ada dah buku. Kenapa tidak teruskan lagi? Dekat sinilah yang kita nak gunakan manfaat media sosial sebaiknya, iaitulah untuk membina cinta dan juga untuk membina pengaruh. Baik, saya bagi tips. Tips ni kena jaga ni. Mungkin jarang orang tahu. Saya kongsikan dalam seminar-seminar saya. Itu yang pertama. Macam mana kita nak jadi seorang yang berjaya di media sosial? Macam mana kita nak orang suka kita? Tuan-tuan dan perempuan, yang pertama, muat naik status bernilai bonding setiap hari. Apa maksud bonding? Tiap-tiap hari you kena tulis tau. Tapi apa maksud bonding? Ni dia. Tuan-tuan dan perempuan, yang saya maksudkan sebagai bonding ialah status tersebut santai. Yang akan buatkan sahabat-sahabat kita, follower kita menyampuk. Contoh, kita letaklah gambar, contohlah paling mudah. Sebelum saya online ni, saya sempat tulis dekat Facebook saya. Okey, sempat tulis dekat Facebook saya tentang hari ini punya cerita. Saya kata tengah fikir macam mana cara nak selfie. Sebab biasa kalau saya seminar, kalau offline punya duduk depan-depan, dia orang memang tahu perangai saya mesti ambil selfie dengan saya punya student saya, dengan saya punya peserta. Jadi saya buat hari ni status mudah saja. Macam tengah fikir macam mana cara nak selfie.
okey, dengan student saya hari ini. Okey, jadi simple je. Ada ke nilai-nilai ilmu kat situ? Tak ada. Tetapi kat situ orang tekan butang ha ha ha. Dekat situlah orang komen bawah, Bonda Noh nak juga selfie Bonda Noh. Jadi komen-komen begitu sedang mengikat hati saya dan juga mereka. Boleh faham tak? Contoh lagi, kita masak. Janganlah setiap hari pagi, petang, siang, malam kau nak letak gambar makanan kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan ialah sila upload sesekali. Okey, tunjukkan live kita. Mungkin cerita tentang anak-anak. Ini semua sangat membina bonding kita dengan followers. Bila kita dapat bina bonding, mereka percayakan kita. Saya bukanlah letak profil saya patung ataupun gambar bunga. Tak. Mereka kenal this is Bonda Noh. Maka mereka nilai yang dia percaya. Saya terbit buku, orang nak beli tak? Ya, dia beli sebab dia percaya. Nah, itu dia. Okay? Kemudian yang kedua, muat naik status bernilai pengaruh. At least sekali seminggu. Apa maksud pengaruh? Pengaruh ni tuan-tuan, menunjukkan orang excited nak tekan butang share. Okay, nak tekan butang share. Contoh, saya baru saja buat semalam, cerita saya kata tentang anak saya, lelaki umur 19 tahun, bila PKP terkurung kat rumah, dia rasa nak naik motor ni. So macam mana dia nak keluar? Apa saya buat? Saya buat spaghetti, suruh dia pergi COD. Hantar sana, hantar sini. So itu antara cara saya buat. Saya sharekan di media sosial. Saya sharekan resepi spaghetti yang mudah untuk mereka. Jadi dekat situ, subhanallah, dekat 300 share. Kemudian masuk pula Mingguan Wanita. Sebab dia kata, Bonda Noh boleh tak nak share dekat page Mingguan Wanita. Jadi nak cerita, itu jenis status pengaruh. Status pengaruh maknanya orang ada interest nak share. Boleh nampak nah dua benda. Yang pertama, muat naik je. Apa-apalah status bernilai bonding. Just nak sembang-sembang. Okay. Yang kedua, mesti ada nilai ilmu. Mesti ada nilai ilmu. InsyaAllah, okay, anda akan boleh nampak pengaruh anda akan berkembang dengan sangat cepat. Kemudian ada sikit lagi strategi ni. Nak bagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan, anda kalau nak cepat banyak dapat followers, ini saya bagi tips. Kena rajin-rajin komen di wall individu yang ada nilai somebody. Ataupun dengan erti kata, mereka ialah influencer. Mereka ada ramai pengaruh. Mereka ada ramai followers. Ada beratus ribu. Okay, kita suka dengan dia. Maka dekat situ, apabila dia muat naik sesuatu status yang ada nilai ilmu, Ustaz, Ustazah, sila komen dekat situ cepat-cepat. Kita set first dekat dia supaya komen kita antara yang terawal. Semakin terawal, maka followers dia akan baca. Influencer tu mungkin tak sempat baca pun, dia tak layan pun kita. Tak kisah. Yang penting dia punya followers tu akan baca. Dia kata baguslah Cikgu Wan Zayu ni. Okay, dia akan rasa bagus Cikgu Wan Zayu ni punya tulisan. Dia akan buat apa? Dia akan klik dekat profil Cikgu Zayu. Dia klik dekat situ, dia tengok, dia memanglah bagus ada ni, akan follow. Nampak tak tuan-tuan? Ini antara cara, okay, yang boleh bantu tuan-tuan meningkatkan followers dengan sangat cepat. Iaitu muncul di tempat yang ada ramai orang, kemudian berilah komen-komen yang bernas, yang membuatkan orang nampak, baguslah dia ni. Barulah orang ada kepercayaan untuk mula follow kita. Kemudian tips yang kedua, rajin komen di wall individu yang bernilai nobody. Makna kata, dia ni miskin tau. Orang tak pandang pun dia. Followers dia pun tak ada. Tak ada apa kepentingan pun nak buat baik dengan dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, seseorang yang nilai somebody, dia tak pandang kita. Okay, orang yang tinggi, dia tak pandang kita yang rendah. Tetapi yang akan menghormati kita, yang akan terus support kita ialah orang yang bawah-bawah ni. Makna kata tuan-tuan, dekat sini, kita kena jaga betul-betul. Orang yang nilai somebody, kita gunakan dia sebagai satu platform untuk kita mula membina followers. Dan orang yang, orang kata bukan yang biasa-biasa ni, kita tolong dia, kita tarik dia, kita hibur ke hati dia, sampai dia rasa sayang kepada kita. Sampai dia rasa macam, orang kata apa, ada orang care tentang diri dia. Sebab selama ni orang tak peduli pun dia, tapi kita care tentang dia. Subhanallah, ini sangat merapatkan cinta dan kasih sayang. Dan tuan-tuan, subhanallah, okay, saya nak bagi tahu inilah antara kekuatan, okay, kekuatan kita di media sosial, tetapi ada satu syaratnya, iaitu nak bagi tahu ni, ianya mesti dilakukan setulusnya dari hati kita. Kena ikhlas. Saya ajar ini sebagai strategi, tetapi tuan-tuan, anda mesti ikhlaskan hati. Cinta sentiasa menang. Ni tajuk buku terbaru saya. Tak sempat terbit lagi sebab dah kena PKP. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu, Allah tahu apa ada dalam hati kita. Kita buat baik kerana ada kepentingan, maka perasaan sayang tu tak akan datang. Orang tu tak akan sayang kita walaupun kita bodek dia. Tak jadi apa pun. Okay? Yang penting
lakukan seikhlasnya. Hari ini anda tahu bahawa anda perlu menyebarkan cinta, anda perlu menunjukkan ambil berat. Maka lakukannya kerana Allah. Ya Allah, aku nak berdakwah. Maka inilah jalannya untuk aku dapat followers ramai-ramainya. Kenapa perlu followers? Sebab tuan-tuan, kalau kita ni nobody, siapa nak dengar cakap kita? Okey, anda tak ada orang nak dengar cakap. Maka inilah sebabnya tuan-tuan dan perempuan, kita perlu strategi demi strategi. Baik, sekarang saya nak cakap tentang halangan. Tuan-tuan, ni keluarga saya. Okey, ni Bonano, kemudian suami saya, kemudian anak saya. Okey, ada 7 orang semuanya. So kami 9 orang satu kereta. Saya nak cakap tentang halangan. Ada orang mungkin kata tak boleh menulis Bonda sebab sibuk. Saya nak beritahu saya juga sangat sibuk. Terutamanya urusan anak-anak. Itu bagi saya itu adalah yang pertama. Okey, urusan anak-anak adalah utama sekali. Kemudian saya sibuk dengan Akademi Bonda No, dengan Ecoplan Express I, saya dengan Dropshipper Bonda No, saya dengan tadika saya. Tuan-tuan, saya juga menerbitkan buku kan, jadi saya sangat sibuk tuan-tuan. Kenapa saya masih boleh menulis? Kerana saya menggunakan masa dengan curi-curi tu. Okey, bila ada ilham tulis, saya tidak bertangguh menulis di Facebook. Ada idea saya terus tulis. Maka di sinilah tuan-tuan kita nak cakap tentang kebijaksanaan kita menguruskan masa. It's not that kita kata tak apalah nanti hujung minggu aku free. Jangan harap. Orang sibuk saja yang boleh menulis. Kenapa saya kata macam tu? Sebab dia ada banyak benda nak ditulis. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan ada seorang suri rumah yang kebosanan, anak tak ada, suami pula duduk jauh. Kita bosan hari-hari. Nak tulis apa weh? Nak tulis apa? Okay? Kita tak ada benda, tak ada bahan. Tetapi kalau kita seorang yang sibuk, ni kejap ni urus anak ni. So boleh cerita pasal anak punya kerenah. So kita boleh cerita tentang bos kita. Kita boleh cerita apa ceramah kita dengar. Maka tuan-tuan saya sebut sekali lagi, orang sibuk saja boleh menulis kerana dia ada banyak bahan yang dia nak tuliskan. Maka orang itu ialah tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Betul ya? Subhanallah. Baik tuan-tuan, dalam masa yang sangat-sangat singkat ini, okay, satu benda yang kita nak buat, saya nak buat rumusan sikit. Lawan sifat negatif dalam diri kita. Rasa malas. Anda kena ada rasa terdesak. Kalau aku mati besok macam mana? Aku kena tulis ni kat Facebook. At least satu ayat yang bagus anda tinggalkan di Facebook, benda tu mungkin mengalirkan pahala selama mana orang baca. Maka start menulis mulai sekarang. Kemudian beradalah dalam lingkungan yang positif. Janganlah orang yang kita cakap sikit dia condemn, kita tulis sikit dia condemn. Itu semua buang ke tepi je. Kita mesti berada dalam lingkungan yang positif. Kemudian you have to start, you have to strive. Ini antara cara-caranya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cari peluang, jangan sia-siakan peluang. InsyaAllah ada akan boleh jadi seperti ini. Inilah Tuan Zulkifli Cik Noh. Okey, Tuan Zulkifli Cik Noh seorang ahli bomba. Dia tak ada anak tuan-tuan. Dia pergi seminar Bonda No, dia kata dekat situ, dia dengar Bonda No cakap tentang 3 benda tadi. Iaitu amal jariah, anak, doa anak. Lagi satu, penulisan. Dia kata selama ni dia sedih kerana dia rasa tak ada anak yang akan mendoakan dia. Maka dia kata, ya Allah, mata saya terbuka bahawa saya sebenarnya boleh menulis. Saya boleh dapat cara untuk hidupkan saya walaupun saya dah mati. Iaitu dengan menulis. Maka tuan-tuan subhanallah, buku Abang Bomba ni telah ditulis. Selepas beberapa bulan saja siap buku ini dan menteri yang lancarkan, Masya Allah tuan-tuan dan perempuan. Nak ceritanya, isu dia nak ke tak nak? Okey, nak ke tak nak? Jadi tuan-tuan dan perempuan, inilah yang kita nak cakap. Okey, saya nak beritahu pada tuan-tuan, nombor 1 niat kita, kemudian tekad kita. Jadi adakah anda semua mampu menulis? Saya tunjukkan di sini, semua orang ada cerita. Okey, semua orang ada cerita untuk dikongsikan dan saya tunjukkan di sini. Masya Allah, subhanallah. Ini adalah geng BDC. Siri Masa Badri bercakap dengan cermin. Mereka sertai 99 Mega Bonda No. 215 orang dan semuanya menulis. Mereka tak ada ilmu tentang penulisan tetapi kerana sudah faham mengapa mereka perlu menulis, maka mereka semua ada buku masing-masing pada hari ini. Subhanallah. Jadi ceritanya tuan-tuan, okey, kesimpulannya saya nak bagi tahu semua orang boleh menulis tetapi anda perlu tambahkan sedikit ilmu-ilmu yang ada. Insya-Allah semua orang kita boleh masuk, menulis. kita keluar kejap. Oh, nak sambung lagi. Okey, boleh. Kita sambung ke adab boleh, penulisan. Okay. Baik.